saya ni. Ya, tanya kalau memang. Umur saya dah 50 tahun. Assalamualaikum bos. Nak tanya sikit salam. Nak kenal diri ke tak? Ya. Saya tak nampak bang, saya sebelum mata tertinggal. Muka pun tak nampak lagi. Sama. Soalan senang bos. Adakah bos dan VIP semua dah boleh guna pakai? Oh, yang itu tak boleh cakap lagi pecah. Soalan-soalan itu memang saya elakkan. Tu je bos soalan. Dia kalau nak ikutkan boleh guna pakai tu kami dalam proses. Bukan dia orang, saya dalam proses sekarang ni. Yang mana last malam saya baru dipanggil untuk diberi keterangan ataupun diberi penerangan tentang cara penggunaan. Dah 50 tahun baru dia nak ajar cara pakai duit. Kan? Tapi nak buat macam mana kena ikut SOP, dengar je lah. So lepas tu mungkin dalam waktu terdekat ni lah, saya tak boleh bagi tahu dia, dirahsiakan sebabkan faktor-faktor rahsia sebelum konsultan yang menguruskan pembayaran hadiah pada anda semua. Jadi saya tak boleh maklumkan, cuma saya akan maklumkan seperti mana saya maklumkan sebelum ni, ketika atau sebelum, selepas, semasa berlaku pembayaran, baru saya akan maklumkan kepada semua lalu. Okey, kalau dah boleh guna pakai, kami tak ada kat sini. Hint dia tu je, makna apa saja majlis yang dijemput akan dielak, serta-merta dibatalkan. Ini mungkin yang last lah, majlis yang terakhir untuk saya mungkin berjumpa dengan dengan anda semua. Mungkin selepas ni anda pun sibuk dengan yang nak masak untuk berbuka, yang nak melawat Zakaria Hasan, yang nak pergi Tanah Merah, yang nak pergi Habib Kebaya kan. Semua akan busy. Jadi masa tu tak ada untuk kita berjumpa masa ketika bulan puasa tu nanti. So dah boleh agak lah kan bila kan. Hint dah banyak bagi dah. Kalau tak tahu juga, tak tahu lah cakap apa dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daripada sekarang, iaitu saat ini, hingga ke hari bahagia kita ni, Macam tak bahagia selama ni bang. Akak mana bang akak? sekarang ni 50-50 lah. Maksudnya apa yang ada duit daripada Singapura pun saya tubik bawa masuk sini, tu je. Tapi maksudnya hari bahagia tu di mana semua orang akan dapat merasa yang hadiah 1G itu. Persoalan saya senang je. Agak-agak berapa lama tu? Soalan tu sama dengan tadi je bang. Tapi bukan apa, saya akan flowkan benda tu sampai semua orang faham situasi. Kan? Saya sebenarnya tak faham situasi ni. Jadi boleh Tuan Rumi jelaskan tak? Sebab saya ni kan old school kan. Jadi bila dikatakan old school ni memang susah nak faham. Anak-anak kadang-kadang di WhatsApp ni bahasa-bahasa pelat, dia tak faham. Bila saya tanya kenapa cakap dalam bahasa orang yang lidah pendek, dia jadi marah lah. Dia katakan ni sekarang kita nak shortcut lah, inilah itulah. For you is easy lah, but for us yang old timer ni kan, we find it difficult to nak hazamkan apa yang dia cuba nak sampaikan. Tak sampai bang kan? Jadi that is the problem. So sekarang ni saya punya problem senang ni. Tuan Romi dah cakap yang dah jawab soalan tadi, saudara kita tadi. Saya masih tak faham. Saya masih tak faham. Abang slow and steady. Ni dah cakap slow lagi. Ini saya slow lah. Saya pun habis slow lagi. Dah medium slow lah. Okey lah macam ni. Saya tahu masing-masing nak tahu urusan sebenar sampai mana, dah tahap mana. Kan? Saya tak tahu. Ini lah nak beritahu bang. Okey.
proses untuk pihak saya sendiri dah selesai, dah habis. Okey. Jadi urusan yang saya lalui sekarang ini hanyalah sebagai satu tidak balas daripada pihak bank untuk memberi keterangan cara penggunaan pembayaran. Itu untuk pihak saya lah. Yang mana InsyaAllah bakal dalam masa terdekat ni akan clear untuk saya gunakan sebaik mungkin. Sangat dekat. Okay. Maybe. Okay, so untuk urusan anda sebenarnya yang diutamakan dekat sini, bukan saya. Urusan daripada pihak untuk membayar kepada ahli ni semua nak difikirkan dah selesai. Maksudnya selesai itu semua dah in place untuk pembayaran. Seperti yang saya maklumkan dulu, kita menggunakan 4 account consultant. Yang ini kena faham bukan tanya saya balik nanti, sebab banyak pertanyaan saya terima sekarang ni, saya pakai bank Islam kan, lepas tu konsultan bayar melalui OCBC, Maybank, SIMB dan Holium. Macam mana tu? Saya tak dapatlah duit. Saya tak kata awak kena ada account bank macam konsultan. Saya terangkan sini apa account bank yang digunakan untuk pihak konsultan oleh pihak konsultan untuk membayar pada ahli. Regardless awak punya account bank rakyat ke, bank Islam ke, post office ke, kalau boleh memang dia bayar melalui 4 account tadi. Untuk mempercepatkan proses, dalam masa yang sama dia dah tambah lagi 2 account, which is SCB dengan Public Bank. Sudah ada 6 account yang digunakan untuk membayar kepada ahli semua. So kita nak cutkan daripada 7 minggu tu menjadi ke 3 minggu ke 4 minggu ke, atau kalau boleh kita buat secara one shot sebelum Aidilfitri. Ya. So jadi dalam proses yang sama berlaku dalam masa terdekat ni, insyaAllah untuk pihak ahli juga. Urusan bagi pihak diorang untuk menghasilkan bahagian pembayaran pada 6 akaun tadi dah selesai. Cuma menunggu masa untuk shoot keluar pada anda semua. Jadi untuk shoot keluar pun, diorang akan pergi ke bank dulu untuk discuss dengan pihak bank untuk menguruskan pembayaran melalui nama-nama yang telah kita strategikan sebelum ni. Yang mana first payout lebih kurang 85,000 ahli untuk dibayar. So itu permulaan dia. So dia punya landmark, dia punya urusan tu mungkin kita cuba sebelum puasa ni untuk hit keluar, or maybe dalam awal puasa tu kita cuba sekarang mana yang tak mungkin tadi saya dah cakap dengan abang tadi pun saya dah bagi hint bang tu. Saya cakap masa bulan puasa agak-agak busy nak masak, dalam masa sama busy nak pergi habis jual lebih semua. Saya takut dia bukan 7 bang, dia kau sekali jalan. Alhamdulillah. Jangan minta saya bagi nanti. Boss, I have a question. Mana. Okey. Penganjur tak boleh tanya soalan. Tak boleh lah, Sebab 10 dah 3 dah. Kejap lagi habis. Tak, satu soalan je. Okey. Tanya lah. Okey. Ada ahli baru. Yang akan keluar is untuk 85,000 dahulu. Betul? So yang ni on leader part lah, yang dah kena resubmit balik, contoh resubmit balik nama-nama yang salah IC, salah nombor akaun. That one masuk level mana tu? Itu soalan pertama. Soalan Satu-satu lah. Awak bagi 2 kali kan saya susah jawab. Alright. Okay, proceed. First question tadi dia akan pergi ke phase 2. Nama-nama ahli yang seperti mana tercicir nombor IC ke, akaun bank ke, kita tidak boleh hold untuk minta balik, and then kita akan stop
pembayaran yang lain. So jadi kita letak ke tepi dulu untuk buat kita akan continue on second phase ataupun selesai immediate selesai lepas ahli semua terima, baru kita continue mana yang tercicir tadi. Sebab kita tak nak ada gangguan semasa pembayaran itu dibuat. Mesti nama dia dulu ni. Kan bos, alhamdulillah. Okay, second question. Untuk yang hadiah fasa 1, fasa 2 dan fasa 3, right? Hadiah tu dahulu jarak antara hadiah fasa 1, 2 dan 3 tu berapa lama? Dia setiap pembayaran tu ada gap 2 minggu. 2 minggu kan? Selesai yang pertama ada 2 minggu gap, dan dia start balik yang kedua. Dan dia buat benda yang sama. Okay. Third question. Dia seorang 10 lebih Dah 5 lah. Ni berkaitan saya ni nak urus ahli-ahli saya lah. Nanti diorang tanya soalan kat saya, nak saya buat kadang tak jawab sangat, nampak. Telefon saya macam biskut lah. Okey, soalan yang ketiga. Baru seminit awak hantar, lepas seminit nama awak dah ada dah. Allah. Dia duduk kat bawah. Okey, tahu faham. Yelah, faham saya. Dia kecil, macam tu lah. Dia kecil tak buat macam ni tau. Dia duduk dengan mamak kan. Okey bos, yang soalan ketiga, ahli yang let's say lah refund, tapi nama dia ada dalam list 85,000 tu macam mana? Rezeki dia lah. Oh I see. Okey lah. Sebab awak tak keluarkan nama dia. I did. You did? Tapi Okay. mungkin dah proceed to yang first phase tu. Saya nak okay. reconfirm tu how. Okey, nak reconfirm how. Dah bayar kat consultant kan. Benda tu dah ada refund that ahli, tapi nama dia still dalam list let's say. So macam mana I nak keluarkan dia sebab memang tak deserve nak dapat refund kan. Okey, dia selagi konsultan belum bermula pembayaran. Still Katalah first next week baru start pembayaran kepada ahli semua. Ni minggu yang ada ni memang saya terima banyak nama-nama yang untuk reject keluar. Untuk keluarkan nama tak ada isu. Untuk nak masukkan nama tak boleh. So bermakna sekarang ni kalau kata awak nak replacekan nama yang tadi tu yang awak keluarkan tadi, awak nak replacekan nama yang lain, so tak boleh. So bermakna dia akan keluarkan. So nama yang awak nak replace masuk ke pasal tu. Okey, cun. Boleh faham. Setakat tu dulu. Alright. Okey, any question from hadirin Ahli sekalian? bau ni ahli bau. Tanya ahli bau. Cik Razak seorang. Ya, semua sekali. Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Okey, macam ni bos. Saya ni bawa soalan daripada kawan-kawan yang tak dapat datang lah. Okey, let's see sekarang ni bos bagi sagu ni 1J. Say lah, account dia memang aktif. Everything okay account dia, tetapi dia ni adalah seorang yang memberi. How is the sagu hati boleh sampai kat dia? Macam mana bang? Sagu hati ni yang bos nak bagi ni 1J. Yang nak menerima ni salah seorang ahli saya ni dia muflis. Okey. So adakah yang 1J tu akan terus ke akaun dia? Akaun dia aktif. Tak ada masalah. Okey. Kalau macam tu dia ada risiko dekat situ yang mana setiap yang bankrupt apabila termasukkan ke akaun dia yang walaupun dia ada akaun sebenarnya bila orang bankrupt ni ada akaun, dia bekerja lagi atau tidak? Dia bekerja ke tak? Tak kerja, tak kerja. Okey. Akaun kalau ikut daripada prosedur, bila kata akaun tu aktif bermakna walaupun orang tu bankrupt, akaun tu digunakan untuk gaji sahaja sebenarnya. So apabila dia menerima amount yang satu amount masuk ke dalam akaun dia yang besar, dia akan jadi automatik dia akan kena block. Jadi macam mana kalau kata kita nak tolong dia supaya dia dapat guna tu bos? Adakah konsultan kita boleh tolong dia? Memang tujuan konsultan tu memang untuk menolong semua. Tapi macam saya maklumkan, walaupun saya dah maklumkan, walaupun orang bankrupt ada account number, kena asingkan nama. So boleh discuss dengan konsultan untuk urusan penerimaan tu macam mana. Kalau dia still nak duit tu masuk ke account dia, dia kena check dulu berapa hutang yang dia ada dan berapa banyak yang perlu dibayar dengan bank mana. So dia buat SI dekat situ ataupun minta kebenaran daripada pihak insolvency, duit masuk ke account, jangan block nak bayar hutang. Tapi itu susah. Tapi ada lagi baik pergi ke account bank yang dibankruptkan.
selesaikan hutang tu dulu. Konsultan akan tolong uruskan pembayaran tu. Kemudian bawa ke insuransi, minta kebenaran untuk keluar daripada perkara itu akan ambil masa 6 hingga setahun. So cuma minta kebenaran untuk menggunakan akaun seperti biasa, itu saja. Baru konsultan boleh transferkan bahagian lebihan daripada pembayaran itu masuk ke akaun ni. Okey, terima kasih bos. Faham. Okey. Hai bos, Hai, good evening. evening. Okay, nama saya Rash. Saya dah selama dah 10 tahun dah ni. Okay, bersabar sampailah ke hari ini. So saya percayalah bos akan buat yang terbaik. Tapi cuma nak tanya sikit lah bos. Bukan calang-calang insan yang boleh bantu siapa saja dalam dunia ni. Siapakah sebenarnya insan yang berada di depan kami? Bayaran tu tetap sampai. Bos dah cakap, kami pun berharap takkan 10 tahun boleh tak tunggu, takkan lagi sebulan tak boleh tunggu kot. Tiada masalah pun. Di belakang kita ni ramai yang memerlukan, tetapi tak semua yang percaya. Tapi kita nak ambil peluang ini untuk membantu mereka. Saya pun ada cakap dengan leader, saya rasa leader lebih tahu. So saya cakap saya pun nak tambah lagi, kalau boleh, kalau puas benarkan lagi plan yang terbaru ni, kalau boleh tambah lagi 2-3 hari ke sampai wujud sebelum nak keluar, saya nak tambah lagi. Sebab ramai di luar tu memerlukan bantuan tapi mereka kurang percaya pada benda-benda macam ni. Dengan melalui saya, pasti saya akan bantu. So saya ada minta, saya akan tambah lagi. Mungkin besok saya tambah lagi. Okey, untuk plan baru, untuk bantuan kepada yang memerlukan di luar sana. Jadi yang pentingnya di sini bos, siapakah Tuan sebenarnya yang ingin membantu kami, yang selama 50 tahun, kurang 5 tahun pula. Umur saya 55 tahun, bulan 8 ni. Okey, so 55 tahun menunggu, tak ada seorang pun bantu begini. Kita yang usaha dan kita cuba membantu yang lain. Dari mana Tuan datang untuk membantu kami semua di negara Malaysia ini? Silakan Tuan. Saya tak datang daripada mana-mana. Saya memang orang sini bang. Cuma pengalaman yang saya ada semasa saya di UK selama 10 tahun, yang bila saya balik ke sini dalam keadaan yang tenang. Maksud saya lepas beberapa tahun saya bekerja kat sini dengan orang tua saya. So jadi keadaan tu tenang, makin tenang dan makin tenang. So bila jadi berlaku perkara macam tu, saya cuba ubah. Ubah ni sebenarnya bukan nak ubah semua orang yang ada dengan saya. Saya cuma nak ubahkan diri saya dan keluarga saya saja. Tapi bila mana perjalanan tu berlangsung dengan semua yang tim saya yang buat investment ni, saya jadi tamak. Asal saya tamak. Tak baik lah, tapi tamak. Kan, bila tamak sampai satu level, bila saya berkenalan dengan GZ, dengan orang-orang semua yang ada dengan saya, kan, ada perjanjian antara kami yang mana kita bagi seorang sikit untuk ubah cara hidup. Dalam masa yang sama, saya dapat tahu belakang saya ada ramai lagi ahli-ahli yang membantu urusan saya masa tu. Saya tidak mengambil duit anda untuk saya rolling untuk bisnes saya, untuk investment saya, tidak. Asal benda tu berlaku atas diri saya dan duit saya dan serta bantuan daripada satu orang manusia yang sangat baik membantu saya untuk memberikan satu biji untuk saya mulakan pergerakan. So dari situ saya start untuk ubah satu persatu kehidupan. Dalam perjalanan tu macam-macam dugaan, macam-macam orang kita kenal yang mana ambil kesempatan, yang orang kata nampak satu benda yang genuine depan mata, just satu keping surat je kan, apa yang ada dekat situ dah cukup komplit untuk dilayangkan kepada sesiapa untuk buka, untuk minta bantuan kan. Sedangkan tanpa pengetahuan saya ramai. Itu sebab saya kata ramai yang kaya dulu sebelum saya, tapi tiba masa besok dia tak kaya dah, dia tak ada apa, cuma dia ada hutang pada yang lain yang perlu dijawab. Seperti mana TZ maklumkan sebelum ni kan, saya bayar dengan apa yang saya terima sahaja, dan saya takkan bayar mana yang saya tak terima. So kena faham situasi tu. Takkan saya nak, bukan kedekut kan, ramai yang memerlukan, tapi kenapa saya nak buang duit bagi kepada orang yang saya tak terima duit dia?
saya nak bagi free-free macam tu. Kan? Kita anggap sebagai sumbangan pada kita dan kita bagi balik dengan satu akad yang dijanjikan kepada semua. Itu saya tak pernah ubah. Walaupun saya kata RM1 awak bagi, saya tak kira. Kan? Jadi bila dah makin hari makin benda tu makin tamak, perasaan tu makin tamak tu berlaku. Saya tak fikir orang ni masa tu, saya cuma fikir keluarga saya je. Tapi bila jumlah tu bertambah, saya kata, well, saya dah boleh duduk dengan all the millionaires or trillionaires in the world. Kan? Kenapa saya nak pergi buang duit ni semua kat orang? Kan? Tapi bila dipikir balik, saya nak berapa duit banyak-banyak. 1B pun awak ada 88 tahun belum tentu habis. Umur ada panjang sampai macam tu ke? Belum tentu lagi. Saya pun tak rasa saya boleh sampai macam tu. So saya semua segregatekan kepada anak saya, isteri saya. Isteri dapat sikit lah, tak banyak. Ingat abang ni, isteri dapat sikit. Ingat kakak-kakak, husband dah bagi sikit je. Kan? Sama je. Anak adalah darah daging kita, yang mana akan meneruskan legasi kita. Suami isteri tak lama esok, kahwin lain, tambah dapur, besar pintu pagar, macam-macam. Oh, tepat betul jawapan dia. Bab ni memang laju ni. Kan? So saya dah pecahan tu dah berlaku. Anda pun nanti bila dah ada, anda boleh buat benda yang sama. If not, benda ni akan jadi beberapa perkara yang akan jadi isu pada semua keluarga. Bergaduh, suami isteri bercerai-berai, anak berebut-rebut. Bagi sama rata, elakkan perkara itu berlaku. Hantar pergi belajar, tak mau belajar kat Malaysia, campak luar negara, cari Mak Saleh. Kan? Mana yang penting, mana yang perlu diuruskan. So bila saya dah berfikir macam tu, saya kata okey lah, saya dah cukup untuk bagi dia orang ni. Tinggal untuk saya sikit je, sementara ada umur ni, untuk saya enjoy apa yang saya nak buat. Kan? The rest kita bagi semua orang rasa. Dengan apa yang anda sumbang, dengan apa yang anda bantu. Walaupun lah orang kata awak dapat 100B, saya tinggal 10B, awak lagi kaya daripada saya tak kisah. Betul? Kan? Itu hak masing-masing. Tapi hak saya dah cukup dah. Saya dah dapat dah apa yang saya nak dah. Sampai pada anak isteri saya. Dan the rest pergi pada semua orang untuk enjoy pula. Untuk ubah cara hidup bangsa kita sendiri. Berubah cara hidup rakyat Malaysia. Kan? Kita banyak kaum kot. Campur-campur yang masuk pun tak semestinya semua orang kita. Macam-macam orang ada. India, Chinese. Kan? As long kita respect each other, kita akan bagi. Kan, jangan fikirlah, saya banyak orang tanya saya apa kena jadi dengan Malaysia dengan inflasi apa semua. Kenapa nak fikir benda-benda macam tu? You have your own money, enjoy. Buying power is there. You can enjoy your life. Kan, abang nak beli violin, beli 10 sekali bang, simpan kat rumah. Kan? Extra dalam bilik satu yang special kan. Dalam bilik itu special punya. Itu maksud saya. Jadi saya tak datang daripada mana-mana bang. Just usaha saya dan otak saya yang ada selama 10 tahun berfikir yang apa yang saya dah buat di London bawa balik ke sini dan cuba praktikkan. Walaupun kita di sini terhad. Kita limited dekat sini. You tak boleh over seperti mana yang you nak buat di luar. Bila you over dia satu par tu, orang akan kejar you. Baik LSDN, baik SC, baik apa, semua akan cari you. Kan? Mana kau dapat duit, macam mana kau buat duit, macam mana buat duit. Kan? Macam dekat luar, dia tak ada, there's no limit. As long you can make berapa banyak you nak buat, it's up to you. Kan? Tak ada pun orang kata apa, limited untuk satu amount yang you nak buat. Itu sebab orang Malaysia ramai yang tak kaya. Regretfully to say, memang macam tu. Yang kaya memang gaya bumbung. Yang tak kaya memang kaya pap-pap kat bawah. Orang tak pandang pun. So now is our time. Once everything clear, you enjoy your life, kita bring up, naikkan benda ni semua. Kan? So orang nampak bahawa kita semua berjaya. Itu je. Betul bang, saya memang tamak dulu. Pasal tamak jadi banyak tu. Bila sama banyak, tak tahu nak buat apa dah. Bagi-bagilah kat semua, enjoy. Kan? Bantu mana yang memerlukan, itu saja. Yang tak percaya, yang percaya, yang negatif, itu push side. Dan kita bagi je. As long dia boleh ubah cara hidup dia.
Terima kasih. Selamat malam, Bos. Nama saya Radhi Jaafar. Saya Balinis. Saya saja nak tanya sedikit lah. Dalam kita duit banyak-banyak ni lah. Ni banyak duit ni. Bos duit banyak, yang menyumbang pun banyak lah. Kalau 1 pi itu dah banyak, mana lebih 1 pi lah. Ni kita banyak kan. Jadi tidak ada ke bos ini saja saranan terfikir untuk membuat satu bank untuk ahli-ahli kita yang mungkin boleh park duit di situ, dan mungkin bos boleh tolong menjagakan ke. Maklumlah kami ni macam-macam saya ni Balinis, saya tak lagi menjaga. Jadi kalau adalah satu bank yang begitu, bank pesisiran ke apa saja, whatever lah, yang boleh kita taruh duit di situ, dan kita ada faedahnya yang mungkin bagus. Jadi bolehlah kita taruh di situ. Jadi tak adalah pening kepala kami ni kan. Jadi saya harapkan bos boleh fikirkan itulah. Jadi lebih baik dari saya. Jadi apa pandangan bos? Tentang perkara ni memang pernah dibincangkan dahulu dengan BVIP, yang mana untuk mengambil alih salah satu bank yang ada dekat Malaysia ni. Akan tetapi saya buat urusan tu dah hampir selesai lah, nak ikutkan, cuma tinggal agreement yang nak sign saja tu semua. Tapi bila difikirkan balik, bulan lepas saya drop the agreement dan saya tak sign. Sebab saya tak nampak ada kebaikan dan kepentingan bagi semua yang ada dekat sini untuk masuk dalam account bank saya lah, contohnya saya buka kan, atas sebab-sebab yang tertentu. Dan perancangan yang lain tu memang ada, memang daripada segi offshore bank apa semua tu saya nampak lebih viable dan lebih baik untuk saya ambil alih ataupun beli satu, yang mana macam contoh di Labuan ada 36 offshore bank kan, cuma 15 ataupun 16 yang aktif, the rest semua dah collapse. So mungkin salah satu bank tu kita boleh nego untuk carry on, dan boleh orang kata menyebut ahli-ahli semua untuk menyumbang dekat situ, park dekat situ, dan mungkin kita boleh tradekan untuk dapat extra income daripada situ lah, contohnya. Akan tetapi bila kita fikir balik, duit anda yang abang dapat ni bang, abang kata banyak, apa nak meniaga lagi? Nak banyak mana? So lagi simple gini je bang. Abang buat tour orang tua je bang, dari sendiri je bayar. Orang nak dengar tak nak dengar tu dia punya hal. Dia sebenarnya macam okey lah, kata your money is in your account kan. Abang letak 10,000 dalam account saving ke current ke, bank tetap bagi abang interest walaupun secipun kan, tetap dapat interest RM15, RM2, RM3 kan. So you letak 1 bil, takkan dia bagi you RM2 right? So benda tu you boleh nego dengan pihak bank kan. You tak nak, I bawa keluar duit pergi tempat lain. Kalau you nak, berapa you boleh bagi I sebulan interest? That's it. Kalau 1 pi you can get 100,000 sebulan, which is 100,000 yang dianggap sebagai profit akan dicukaikan pokok tidak dicukaikan. So bermakna 100,000 dapat sebulan kan? Bagi facility. You nak beli Ferrari, nak beli rumah banglo ke apa semua, tak payah beli cash, ambil loan dengan bank, right? And then every month you deduct daripada account saya whatever profit yang I make. 100,000 you tolak rumah 10,000, 20,000, kereta you 20, 30,000, you still ada balance 50,000. Okey, dan 50,000 transfer pergi my saving pula untuk I enjoy the life kan. So abang belanja 50,000 je sebulan untuk anak satu keluarga, right? So
Yelah yang lain dah ada lah, kereta rumah semua dah ada kan. So belanja RM50,000. Untuk abang pergi buat tour at least 40,000. 10,000 bagi kat akak, jangan bagi banyak-banyak habis. Alamak, tak apalah. Dia jual sendiri je lah. So daripada situ, duit yang anda parking awal tadi 1 P tadi, adakah bergerak atau tidak? Tak. Sampai ke sudah, tak habis-habis duit tu. Kan? Itu cadangan saya. Kan? Saya pun tak berapa hebat, tapi daripada segi nak buat duit tu hebat. Daripada segi nak membantu menguruskan duit tak hebat. Saya pun sama juga. Pantang nampak, sapu. Kan? So jadi benda tu saya cuma dapat advice daripada pihak kan. Kemudian dia kata macam once everything settle, ahli dah dapat duit semua, kita akan visit setiap ahli. Dia minta data saya semua. Saya belum bagi lagi lah sebab benda-benda ni semua pensi kan. Data-data ahli semua, so saya tak serahkan. Kecuali bila ahli dah dapat duit, dah bagi saya kebenaran, saya serahkan. So dia orang boleh visit you all. Nak bagi produk apa yang untuk buat duit, macam-macam, asset management, risk management, semua boleh buat duit kan. Semua atas bank tu sendiri nak datang rumah ke tidak, itu je. Ataupun panggil berjumpa ke kan. Sekarang kalau duit dah masuk, awak pergi bank, bukan kopi dia bagi dah, cappuccino dia bagi. Masa tu kan, sebelum sampai dah tanya nak makan apa-apa tak, boleh order je. Janji jangan keluar daripada bank. Benda-benda tu semua insyaAllah itu diorang akan datang. Selain daripada parti-parti keselamatan yang ada kat Malaysia ni, semua datang minta bantuan. Nak bertanding lah, nak itulah dan lain, itu akan jadi sendiri kan. Kalau ada yang berminat nak bertanding jadi YB, silakan. Duit ada, jadi adun ke, ahli parlimen ke kan. Mana tahu niat tu ada, buat lah, duit ada. Itu je bang. Soalan saya seterusnya. Tak biarlah, bukan budak sekolah nak bangun-bangun. Bang, saya macam pernah jumpa lah bang sebelum ni bang. Yeah. Sebab suara abang tu saya recognize. Muka tak nampak sebab mata jauh tak nampak abang pun. Suara dah bersalib. Betul. Tu akak Abdullah kan? Ya. Okay. Okey bos. Banyak pintu ke masuk bang kan? 12. Dia tengok mana yang dulu lagi. Daripada saya ada dengan Mia, ada dengan Mailatul. Ini dua ni yang membantu lah. Yang bawah ni tak ada lah. Yang mana saya ada, saya tak kasih sebut. Yang saya ada tu Mailatul dengan Mia. Soalan dia, selepas 1 J tu, kita akan dapat hadiah. 1 J itu saya tak sebut sebagai hadiah, saya sebut itu bos yang belajar kita lah. Jadi yang hadiah ni yang kita masuk PO dan hadiah tu yang bos. Yang hadiah tu kita dapat. Ya Allah. Bang, saya dah bagi tahu dah 2 minggu selepas habis. Hadiah lah. Abang rekod. You know online. Abi dah tak kasi rekod. Kalau tak saya tak awak kau investment. 2 minggu bang, 2 minggu selepas yang abang kata hadiah pertama. Sebut tadi kan. 2 weeks eh? Ya. Okay. Awak dah PO? PO tu lambat sikit, dia akan ambil masa sebab amount dia besar. I was thinking 2 weeks later juga. Jangan menggigil bang nak bayar. Because lambat-lambat nanti dia betul sejuk. Saya panas saya bang, ya risau.